Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Bakhtiar bin Mat Saleh dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya dari semester 4. Okey. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang alat-alat muzik Karnata India. Apa itu alat-alat muzik? Okey. Sebelum itu, saya akan beritahu anda serba sedikit. Okey, alat muzik ialah istilah umum yang digunakan oleh manusia untuk merancangkan atau mewarnai sesebuah muzik tersebut. Walau bagaimanapun, pembuatan alat-alat muzik berbeza mengikut bangsa, era dan zaman. Okey, tanpa membuang masa, dari sini saya akan menceritakan tentang alat-alat muzik Karnata. Yang pertama saya akan menceritakan tentang apa itu alat muzik kordofon. Okey, alat muzik kordofon adalah alat muzik yang menggunakan dawai besi sebagai sumber bunyi alatan seperti gitar, biola, piano dan gambus dan banyak lagi lah. Alat pertama yang saya akan beritahu anda ialah Saraswati Veena. Saraswati Veena ialah nama yang diambil sempena nama Tuhan Hindu Saraswati. Ia selalu digambarkan sedang bermain alat muzik ini dan terkenal di masyarakat India. Saraswati Veena merupakan alat bertali yang dipetik, diklasifikasikan sebagai kayu zither dan kategori keluarga lute. Okey. Alat Veena mempunyai 7 tali logam yang dipasang di atas fret yang diletakkan pada leher yang panjang. Pemain alat ini dipanggil vainika. Okey, alat kedua pula violin. Alat violin serupa dengan violin barat, tetapi di negara India violin biasanya dipegang secara menegak dan letak di bawah leher. Pemain akan duduk bersila di atas lantai. Okey, dengan itu tangan dan jari tangan kiri pemain boleh bergerak dengan pantas pada keseluruhan jarak leher alat itu. Alat ketiga pula, sitar. Sitar mempunyai 7 tali logam yang diletakkan pada leher, dan lepas tu di bawah 7 tali dan fret itu ada beberapa tali logam tambahan, iaitu dipanggil sarap, yang tidak dipetik tetapi bergetar secara bebas. Itu boleh dipanggil sympathetically. Apabila tali-tali utama dipetik, 2 tali utama digunakan untuk menghasilkan melodi, sementara tali-tali lain yang dipanggil chikari, ia dipetik untuk membunyikan drone secara ritmik dalam muzik. Dasarnya diperbuat daripada sebiji kulit labu keras. Satu set tali-tali halus yang ditala kepada mod raga yang dimainkan bertindak secara penggetar bagi menambahkan bunyi gema alat tersebut. Alat keempat pula ialah sarod. Sarod dia digunakan di negeri Bengal sejak abad ke-19 tahun dan kebelakang ini. Dan sarod mempunyai leher yang panjang tanpa fret. Dia fretless. Tetapi dia mempunyai 4 ataupun 5 tali logam yang dipetik. Ada beberapa tali tambahan juga yang bergetar secara bebas apabila tali utama dipetik. Yang kelima pula, sarangi. Sarangi merupakan lute yang digesek. Badannya dia berbentuk seakan-akan segi 4 bujur lehernya. Dia pendek dan lebar. Alat ini diletakkan menegak di hadapan pemain dan mempunyai 3 hingga 4 tali yang akan digesek. Alat sarangi juga mempunyai beberapa tali tambahan yang bergetar secara bebas apabila tali utama digesek. Alat keenam pula, tambura.
Tambura yang merupakan alat lute yang dipetik biasanya dia digunakan untuk menghasilkan bahagian drone pada pitch sa dan fa dalam muzik. Okey, leher yang panjang tidak mempunyai fret, dia panjang, dia bentuk dia memang panjang dan dia tak mempunyai fret dan mempunyai 4 hingga 5 tali logam. Dia dipetik dengan jari secara berulang. Alat ketujuh pula, surumandal diberi nama. Alat ini digunakan oleh penyanyi Hindustan. Alat ini diklasifikasikan sebagai zither yang dia berbentuk papan dan tali-tali dipetik dengan jari. Bersama saya lagi, kita akan pergi kepada segmen kedua, iaitu alat muzik aerophone. Okey, apa itu alat muzik aerophone? Apakah itu? Alright. Alat muzik aerophone dia ialah alat muzik yang menggunakan udara atau angin sebagai sumber bunyi. Dia ibarat kita menggunakan kita punya udara dari perut ataupun mulut kita, dan kita akan hembus, kita akan keluarkan semua angin-angin itu ke arah instrumen yang akan dipakai. Okey, alat-alat yang saya akan sebut seperti seruling, flute, trumpet dan macam-macam lagi lah. Memang banyak. Okey, alat aerophone yang pertama saya akan sebutkan ialah venu. Venu yang menghasilkan melodi utama dalam lagu Karnataka dan Hindustani. Okey, alat muzik ini dia diperbuat daripada buluh dan dia merupakan salah satu daripada alat muzik yang memang tertua dan memang paling lama, tertua di India. Okey. Venu berkait rapat dengan Tuhan Hindu Krishna yang selalu digambarkan sedang memainkan alat ini di bibirnya, dan venu ini boleh didapati dalam pelbagai saiz. Alright, alat yang kedua pula ialah O2. O2 ini ialah alat yang mengiringi Nagaswaram. Ia dikenali sebagai O2 yang membunyikan pitch drone. Okey, alat O2 ini lebih panjang daripada Nagaswaram dan dia menghasilkan pitch drone apabila ditiup secara teknik circulate breathing. Okey, cara nafas berterusan supaya pitch drone dia akan tidak berhenti sehingga lagu selesai dimainkan. Alright, kita akan pergi kepada alat yang ketiga pula, iaitu nadaswaram. Nadaswaram merupakan alat muzik klasik yang terkenal di selatan India. Dia digunakan untuk dia banyak memainkan di muzik di kuil-kuil Hindu dan dia digunakan dalam upacara perkahwinan. Okey, alat ini dia tergolong dalam keluarga aerophone ataupun tiupan, bukan loyang yang mempunyai bunyi terkuat. Nadaswaram dia mempunyai persamaan dengan alat tiupan Shehnai. Okey, dia Shehnai ni dia terdapat di utara India, tetapi dia memiliki saiz yang lebih besar daripada badannya. Dia diperbuat daripada kayu teguh dan loceng yang besar. Alat ini juga ada yang diperbuat daripada kayu atau logam. Okey, dia mempunyai 7 lubang pada badannya dan 5 lubang yang terdapat pada bahagian bawahnya yang dia akan dianggap sebagai lubang pengawal bunyi. Okey, kita akan pergi kepada alat muzik yang keempat, iaitu bernama Shehnai. Shehnai ini dia mempunyai pipe alat yang berukuran kira-kira 40 cm panjangnya dan dia berbentuk kon. Dia memang panjang sikit dan dia memang lebih kurang macam kon kalau tengok dari jauh. Ya. Okey, alat ini dia mempunyai 7 lubang jari untuk memainkan melodi. 2 lapisan reed diletakkan di bahagian atas pipe dan pernafasan berterusan digunakan untuk menghasilkan melodi yang akan dimainkan di dalam sesebuah muzik tersebut. Alright, alat kelima pula ialah surpeti. Surpeti ini digunakan untuk menghasilkan drone serentak dengan Shehnai.
Tetapi seperti ini merupakan harmonium. Dia alat aerofon dengan rate yang tidak terkawal dan dengan belos yang dipam dengan tangan macam tolak tu. Dan kini kotak seperti ini juga terdiri daripada alat elektrik yang menghasilkan pelbagai pitch yang tertentu. Keenam pula iaitu diberi nama harmonium. Alright, harmonium diklasifikasikan sebagai alat aerofon dengan rate yang bergetar secara bebas. Alat ini juga dikenali sebagai samyadini. Asasnya alat ini ialah organ yang dipinjam daripada muzik barat. Dia diperkenalkan kepada muzik India oleh orang British pada zaman penjajahan. Alat ini mempunyai belos yang dipam dengan sebelah tangan, sementara tangan yang sebelah lagi memainkan keyboard. Macam tangan ni tu. Dan harmonium ini biasanya mengiringi bahagian vokal. Segmen yang ketiga kita akan pergi sekarang ni ialah alat muzik membranofon. Alat muzik membranofon ialah alat yang menggunakan kulit sebagai sumber bunyi. Dan banyak alat-alatnya seperti drum, jimba dan kendang. Alat yang pertama saya akan sebutkan ialah tabla dan baya. Sejak abad ke-18, alat muzik genderang yang diutamakan di India Utara ialah tabla dan baya. Kedua-dua drum kecil ini terdapat set ataupun sepasang dan dimainkan oleh seorang pemain yang memukul kedua-dua drum ini serentak dengan tangannya. Alright, drum yang diletakkan di sebelah kanan pemain dinamakan tabla atau dahina ataupun dayan yang bererti kanan, dan bayan yang bererti kiri nama kepada drum kecil yang diletak di sebelah kiri pemain. Alat tabla ataupun dahina ditiun dengan tetap sementara. Baya ditiunkan pada satu oktav rendah daripada tabla. Kedua-dua drum ini berbentuk kendi. Maafkan saya. Tabla diperbuat daripada kayu keras, manakala baya diperbuat daripada logam. Alright, dia lebih kurang daripada campuran tembaga, zinc dan nikel yang dipanggil perak ataupun Jerman. Setiap drum mempunyai satu muka kulit yang dipasang baluh dengan tali tertentu. Dalam tabla ataupun dahina, menyumbat kayu dimasukkan antara tali dan baluh untuk menegakkan kulit untuk mentiunkan drum ini dengan tepat. Kedua pula ialah mridangam. Mridangam dimainkan dengan meletakkannya secara selari di atas lantai. Right. Seorang pemain mridangam akan memukul selaput yang kecil dengan tangan kanannya, manakala selaput besar dengan tangan kiri. Drum ini berbentuk tong panjang dan mempunyai dua muka kulit yang dipukul dengan tangan. Kedua-dua muka kulit itu diperbuat daripada beberapa lapisan kulit lembu dan kambing. Tawil ialah sebuah drum yang berbentuk tong panjang dan mempunyai dua muka kulit besar yang tidak ditiunkan. Satu muka kulit dipukul dengan tangan, manakala muka kulit yang satu lagi dipukul dengan pemukul kayu. Tawil biasanya mengiringi alat aerofon. Itu segmen keempat, iaitu segmen terakhir saya dan anda, dan saya akan pergi kepada alat muzik idiofon. Apa itu alat muzik idiofon? Alat muzik idiofon adalah alat muzik yang menggunakan tubuh alat muziknya sendiri sebagai sumber bunyi yang akan dimainkan. Banyak juga alat-alat muzik idiofon ni seperti bell, angklung dan banyak lagi. Ialah gatam. Apa itu gatam? Alright. Gatam ini ialah alat muzik yang merupakan belanga yang diperbuat daripada tanah liat. Pemain akan menggunakan ibu jari, tapak tangan dan tumit tangan untuk memukul permukaan luar gatam ini. Alright. Tone yang berlainan, dia dihasilkan dengan menepuk bahagian yang berlainan di sekeliling belanga. Itu saja daripada saya. Kalau ada baik dan buruknya, yang buruknya itu datang daripada saya dan baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih.